Ini soalan. Okay. 2 dalam kurungan 3 tolak X dalam tutup kurungan per 5 rendah atau sama dengan 1. Sama sekali paling senang ialah kita gerakkan 5 ke kanan. 5 ke kanan, kita akan dapat jawapan dia ialah 2. 3 negatif tolak X rendah atau sama dengan 1 dalam kurungan 5. Ataupun darab 5 lah Ya Allah, ya Tuhanku. Maksudnya daripada bahagi itu jadikan darab lah cikgu. Ya, saya gerak ke kanan dan jadi darab. Okey cikgu. Olif. Eh, eh, Olif. Eh, eh. Okey. So, daripada situ pula, kita darabkan sahaja jadi 5 lah kan. So, 5, 2 ni kita boleh gerakkan ke bawah. Sebabkan ini 2 kurungan, maksudnya 2 darab. So, ni kita boleh turunkan menjadi bahagi. So, dia akan jadi 3 tolak X lebih rendah atau sama dengan 5 per 2. Okay. Dari situ, kita boleh gerakkan 3 ke kanan pula. Kita akan dapat negatif X lebih rendah atau sama dengan 5 per 2 tolak 3. 5 per 2 tolak 3 ni, 5 per 2 tolak 3 ni, awak boleh pakai kalkulator dan awak akan dapat jawapan dia 1 per 2. Okay. So, daripada sini, negatif 1 per 2. Dari sini kita boleh hilangkan negatif dia. Bila kita hilangkan negatif dia, kita kena pusingkan ketidaksamaan dia kepada lebih besar atau sama dengan 1 per 2. So, last sekali kita dapatlah jawapan dia. X lebih besar atau sama dengan negatif. Maaf. X lebih besar atau sama dengan 1 per 2. So, betul lah Jawapan dia ialah A. Nice. Okay, seterusnya kita tengok nombor 4. Dalam darjah 1, JKL ialah sebuah segitiga dan Kenapa? JK bersama dengan JL. KLM ialah satu garis lurus. Cari nilai X.
Okay. So kawan kita ada jawab, jawapan dia ialah dah. Jadi betul jawapan dia ialah dadu. So sekarang macam mana cara dia buat? Dulu data-data. Kita tengok kat sini dulu So kita buat kira sebelah. Okay, so JKL, dia beritahu kita lah satu JKL ialah sebuah segitiga dan JK okay, sama dengan JL. JKLM ialah satu garis dulu. JKLM, KLM ialah garis lurus. Dan tanda arrow ni, okay, tanda anak panah ni bermaksud ianya bergerak dalam dia selari lah Dia selari. So dengan tu kita boleh guna undang-undang selari jugalah. Bila JK dengan JL ni sama memberitahu kita sebenarnya ini ialah betul segitiga 1,0 tolak 30. Okay. Dia tahu maksudnya sebelah sini dan sebelah sini dia punya sudut kaki dia mesti sama. So dengan tu kita tahu dalam pula untuk tiga segi ialah 180. So dengan tu untuk kita tahu kita buat 180 tolak 30 bagi 2. Kalau kita buat kalkulator kita nak buat apa? Kenapa bagi dua cikgu? Berapa? Kenapa kena bahagi dua? Kenapa kena bahagi 2? Ha. Sebab ada 2 sudut. Oh. Okay. 2 sudut itulah tu sebab kita bahagi 2. Okay. So kita tahu sekarang ni satu sudut ni ialah 75. Okay, daripada situ pula sebab ini adalah garisan selari, kita tahu satu undang-undang campuran 2 ni, sum of these two, angle dalaman ni mestilah 180. Angle dalaman 180. So maksudnya sudut sini dengan sudut sini mesti 180 kalau dicampurkan lah. Jadi kita boleh tahu X, kita dah ada sudut sini kan. Kita tak ada sudut X ni. So kita boleh cari sudut X dengan cara 180 tolak 75. Kita akan dapat jawapan dia ialah 105. 105. Yes, betul 105. Okay, macam tu cara kita jawab soalan nombor 4. So ada 2 undang-undang lah kat sini, undang-undang segitiga dan juga undang-undang garis selari. Seterusnya tengok soalan nombor 5. Diberi P bersamaan dengan X, di mana X ialah gandaan 10 bagi 3 dan 4 dan 10 rendah daripada X, rendah atau sama dengan X, rendah atau sama dengan 50. Cari nilai N P. Okay.
Okay. So ada yang dapat jawapan? Okay, just inform saya rasa sebab kita pun ada sejam je mana ni. So, kita fokus on matematik sajalah kot So, soalan nombor 5. Diberi P, X, di mana X ialah gandaan sepunya bagi 3 dan 4 dan 10 rendah atau sama dengan X rendah atau sama dengan 50. So, ni maksudnya ini dia punya range dia lah jarak dia. So, pertama sekali paling senang, kita tengok dulu gandaan-gandaan dia lah. So, kita ada gandaan 3 ialah 3, sikit 3 lah 3, 6, 15, 21, 24, 42, 48, 50, sah. Itu CP3. CP4, 8, 8, 10, 8, 20, 8, 32, 36, 40, 44, 48. Okay, so ini adalah gandaan 3. Dan ini adalah gandaan 4. Jadi dari sini kita boleh cari mana yang sama. Okey, sebelum tu kita tengok dulu jarak dia. Jarak dia cakap 10 sampai 50 saja kan. So semua yang bukan 10 di antara 10 50 kita boleh buang. So ini semua nombor yang kita akan tengok lah. Lepas tu dia cakap ianya adalah gandaan sepunya. Maksudnya benda tu kena sama. So kita cari mana yang sama. Yang sama ialah 12 first. 16 tak ada, 20 tak ada, 24 ada. 28 tak ada, 32 tak ada, 36 ada, 40 tak ada, 39 tak ada, 44 tak ada, 42 tak ada, 48. Kita ada 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. So ada 4 yang sama, jadi jawapan dia ialah B. Okay. NP ni bermaksud ialah berapa banyak nilai, berapa banyak nombor yang ada kat dalam tu. Nombor kat dalam tu ada 4, so jawapan dia ialah 4 lah. Okay. Itu soalan nombor 5. Yes, saya dapat ada orang jawab B. Betul. Nice. Terus. Soalan nombor 6. Rajah 2 JML, LMQ dan JQP ialah garis lurus. Cari nilai A tambah B tambah C dan tambah
Alright, kalau kita ada jawab, jawapan dia ialah C. Kita lain. Okay, jom kita cek sama. Okay. Basically, dia nak ialah A tambah B tambah C tambah D. Jadi cara senang kita boleh buat untuk kita jumpa A dengan B. Untuk kita jumpa yang ni lah. Iaitu kita tahu ini adalah segi 4. Dan ini 85, ni 100. Dan kita tahu dalam ialah 360. So A plus B, kita boleh terus cari dengan cara buat 360 tolak 85, okay, tolak 100. Okay, tolak 100. Dan kita akan dapat jawapan dia ialah 175. So A dengan B ni, kalau kita tambahkan dia, kita akan dapat 175. Kita tak perlu carilah macam A berapa, B berapa. Sebab kita nak tengok terus A tambah B kan. Terusnya, kita boleh cari C tambah D dengan cara, kita tahu ni X. Bila kita ada silang S garis lurus macam ni, sudut di kanan ni mesti sama dengan sudut kat sini, iaitu 65. Dan MQJ yang ni ialah segitiga. So, kita boleh cari sudut yang kecil ni dengan cara buat 180 tolak 65 tolak 100. Okay, kita akan dapat kat sini jawapan dia ialah 5. Okay. Dari situ, kita boleh cari C dengan D dengan cara, sebabkan dia konsep sama je. Total keseluruhan 180 dengan cara 180 tolak 15. Ini untuk C plus D. Kita akan dapat jawapan ialah 160. Sekarang kita dah ada A tambah B, C tambah D. Okay. Kita tambah sajalah 175 tambah 165. Dan betul kita dapat jawapan dia ialah C, iaitu 340. Okay. Terus. Seterusnya. Soalan nombor 7. Dalam rajah 3, ABC ialah segitiga sama kaki dengan keadaan A bersamaan dengan AC. Hitung luas dalam sentimeter cube. Sorry, sentimeter square. Okay.
Alright. Kalau kita ada jawab, jawapan dia ialah C. Okay, jom kita check semua. Okay, first kali beritahu kita ABC ialah segitiga sama kaki dengan keadaan AB bersama dengan AC. So AB sama dengan AC sama kaki lah Dia suruh cari luas dia. Okay. Ini segitiga sama kaki. Kalau ada cara kita boleh cari luas ialah pertama kita cari dulu dia punya potongan tengah ni. So kita dapatkan segitiga sudut tengah lah. Senang sikit untuk kita cari. So, daripada situ kat sini kita boleh gunakan apa? Teori spektrogram untuk kita japik garisan A, katakan kat sini saya letak D lah AD, so garisan AD bersamaan dengan punca kuasa 17 kuasa 2 17 kuasa 2 tolak 16 ni kena bahagi 2 16 bahagi 2 kuasa 2. Kenapa kena bahagi 2? Sebab kita nak ambil sebelah sini sahaja. Okay. Kita bukan ambil keseluruhan. So, kita akan dapat jawapan dia 19 lah. Ini semua keseluruhan lah 19. Sorry. 19. Jawapan dia ialah 15. So, kita tahu sini, kalau kita tengok tadi, sini adalah 8 sebenarnya. So, kita boleh cari terus luas keseluruhan ialah 15 darab 8 saja. Kita akan dapat jawapan dia ialah 120. Okay. 120. Itu sajalah. Okay. Seterusnya soalan nombor 8. Diberikan W bersama dengan X tambah 2Y per 3 tambah 3 tambah 2X. Ungkapkan X dalam sebutan W dan Y. Okay.
Alright. So siapa yang dapat jawapan? Kita apa? Kita cek sama ya. So diberikan W bersamaan dengan X tambah 2Y per 3 tambah 2X. Okay. Ungkapkan X dalam sebutan double U. Okay. Pertama sekali kita boleh gerakkan 3 ke atas. 3 tambah 2X ni ke atas. Kita dapat W dalam kurungan 3 tambah 2X bersamaan dengan X tambah 2Y. Kita akan dapat 3W tambah 2XW. 2XW bersama dengan X tambah 2Y. Di mana X boleh gerak kiri, 3W boleh gerak kanan. Kita akan dapat 2XW tambah tolak X bersama dengan 2Y tolak 3W. X kita boleh keluarkan, kita boleh faktorkan. Kita akan dapat X 2W tolak 1 bersama dengan 2Y tolak 3W. 2W tolak 1 boleh turun bawah. Kita akan dapat X bersama dengan 2Y tambah 3W per 2W tolak 1. Different here. Okay. 2Y tolak 3W per 2W tolak 1. X akan bersamaan dengan 2Y tolak 3W per 2W tolak 1. So jawapan dia ialah D dan 2. So itu cara kita nak jawab soalan ni lah. So soalan ni a bit, kalau kita tengok sekali macam sebenarnya kita nak gerak macam mana. Dia bahagian ni kebiasaannya yang mungkin kita kena hati-hati sikit. Okay, iaitu kita boleh faktorkan dia keluar macam tu lah. Untuk kita dapatkan X ni single macam ni. Okay, daripada bercampur dua macam ni kan, kita dapat X1 keluar macam ni. Okay. So ada insyaAllah tu 10.30 dah. Ada apa soalan? Tak ada kot insyaAllah. Okey, dengan tu saya ucapkan terima kasih untuk malam ni. Sekali baik datang daripada Allah, sekali buruk datang dari kelemahan diri sendiri. InsyaAllah kita akan jumpa balik minggu depan dengan sains kot. InsyaAllah kita akan sambung sains terus. Terima Alright. kasih cikgu. So, Assalamualaikum. semua assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum. Malam.